Hai, cantik kan saya? Saya lagi cantik. Saya lagi cantik. Saya lagi cantik, Kenji. Yalah, yalah. Kaulah cantik. Kaulah paling cantik di dunia. Kenji, janganlah kau marah-marah, Pak. Saya main-main saja pun. Ji, kau kan tahu tuh, seluruh Malaysia sedang tengok kita sekarang. Salam sejahtera, kita berjumpa lagi dalam Permata Sabah. Kali ini kami berada di Kampung Rampayan Laut. Mesti kamu hairan kan kenapa kami memakai sinipak, busana tradisi kaum Iranun. Sebab kali ini kami akan berkongsi tentang keunikan budaya dan tradisi kaum Iranun yang ada di Kota Belud ini. Teruskan menonton Permata Sabah. Ji, nampak tuh? Mari kita pilot. Kami memulakan perjalanan pergi di DRB Nanamun Beach. Di situ kami daftar masuk. Tempat ni terletak di tepi Pantai Nanamun. Kalau kamu tengok tempat ni betul-betul cantik dan menjadi tumpuan kepada pelancong. Kami teruskan perjalanan pergi di kediaman Uncle Pinjaman. Seorang tokoh yang sangat disegani oleh kaum Iranun. Iranun ini boleh dikatakan satu bangsa yang unik. Kerana ianya terdapat di 3 buah negara di ASEAN ini. Di Indonesia, Malaysia dan di Filipina. Bila kita bercakap tentang asal-usul bangsa ini memang asal-usulnya di Nusantara ini. Dia memang lahir di Nusantara karena ada perkataan Iranun. Dia kata dalam pepatah Iranun ini dawa agak senang sehingga dapi lumbayan laugan kabasaran. Maksud dia laugan ini ialah tempat yang luas besar dan kaya raya. Dia lahir di situ. Mengenai dari mana asal usul orang Iranun ini, dia tidak kemana dari mana. Dia memang wujud di Nusantara ini. Dia memang ada di sini. Kena daripada perkataan yang saya katakan tadi, pepatah orang Iranun itulah. Ini dawaga senang sehingga dapi lumbayan laugan kabasaran. Dan laugan itu ialah Borneo.
Logan, Borneo. Sebelum British datang namakan Borneo. Dalam bahasa Iranun, Logan. Yang mana sekarang kalau di Indonesia dia kata Pulau Kalimantan. Tetapi bahasa Iranun originality dia adalah Logan. Turut bersama di tempat kediaman Uncle Pinjaman ialah Encik Zakaria, iaitu seorang tokoh akademik kaum Iranun. Uncle Pinjaman dan Encik Zakaria ini berkongsi tentang sejarah dan budaya kaum Iranun. Masyarakat Iranun seperti yang kita cakap tadi, dia sangat besar saiznya, ya. Sebab dia melibatkan dulu belum ada Malaysia, belum ada Indonesia kan, belum ada Filipina. Kita adalah dikenali sebagai rantau Melayu ataupun Asia Tenggara. Jadi orang Iranun ini merupakan penguasa laut. Mereka yang lebih mendominasi kuasa-kuasa laut ini. Sebab itu apabila datang penjajah dan akhirnya menjadikan wilayah-wilayah Nusantara ini kepada beberapa negara, misalnya Indonesia, Filipina dan Malaysia, inilah yang telah memecahkan kepada kenapa Iranun itu juga ada di Indonesia, kenapa Iranun ada juga di Filipina dan ada di sini. Wilayah ini dulu sebelum dia dipecahkan oleh penjajah wilayah ataupun negara-negara, ya. Kita seolah-olah di sini ada penduduk yang asal, di sana pun ada penduduk yang asal, ya, yang diduduki oleh masyarakat Iranun. Tetapi disebabkan oleh faktor tadi, karena Iranun ini merupakan antara bangsa ataupun masyarakat yang sangat kuat dalam menegakkan dia punya hak menentang penjajah, maka akhirnya mereka coba dilenyapkan. Menjadi buruan sebenarnya. Kami sangat teruja apabila Uncle Pinjaman menunjukkan banyak artifak-artifak yang ada di situ dan beliau berkongsi tentang sejarah artifak tersebut. Tentang Ketamadunan ini ada beberapa perkara. Tamadunan satu-satu bangsa adalah terdapat di mana peninggalan-peninggalan sejarah yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Artifak-artifak yang ditinggalkan oleh masyarakat itu sendiri dan sebagainya. Bangunan-bangunan kalau ada dan sebagainya. Itu yang menunjukkan bahwa kewujudan satu tamadun itu. Tetapi dalam masyarakat Iranun yang ada sekarang ini tentang bangunan tidak ada karena waktu gemilangan masyarakat Iranun di Tempasuk ini paling teruk diserang oleh British. Masuk di sini dalam yang terakhir perang di sini ini adalah tahun 1846 di Sungai Pandasan ini. Dan di situ dibakar semua rumah-rumah orang Iranun yang besar-besar, dipanggil turugan, istana, dikasih rubuh oleh British. Di situ sebabnya masyarakat yang ada di sini di tempat ini bercerai-berai, sehingga ada yang menyelamatkan diri dan terus tukar identiti. Ada yang menjadi Brunei, ada yang menjadi dusun dan sebagainya. Satu keyakinan dan kepercayaan bahwa pendidikan itu merupakan suatu agen perubahan, ya. Iranun percaya kepada itu. Kenapa? Karena masyarakat Iranun ini antara masyarakat yang menerima pendidikan ataupun agama, di mana agama itu sendiri mengajar tentang keutamaan pendidikan itu sendiri. Oke, itu poin yang pertama. Kedua ialah oleh kerana masyarakat Iranun ini sudah ketinggalan, bukan daripada golongan yang sedia kaya raya, daripada warisan mereka yang sudah jatuh, tetapi mereka harus bangkit, bangkit dengan berusaha secara, kata orang, secara sesama ada bekerja sama tolong menolong ataupun secara perjalanan persendirian. Ada antara artifak tuh yang sudah wujud sejak kurun ke-17 lagi. Wow, luar biasa. Saya waktu kecil-kecil, bila saya darjah 3, saya mulai baca sudah kitab.
Kitab daripada keturunan saya, daripada Raja Muda Sasawir ini, keturunan orang Iranun daripada sebelah sini ini, sebelah mama saya, sebelah bapak saya juga. Saya tengok dia ada kitab sendiri. Itu kitab tidak tahu bahasa apa. Kemudian di situ banyak amalan yang dibaca untuk amalan supaya kau menjadi laki-laki sejati. Kekuatan tenaga batin, ilmu untuk dunia, penepis ilmu-ilmu orang, kebal dan sebagainya ada terdapat dalam kitab itu. Jarang ada masyarakat yang ada kitab seperti orang Iranun. Itu perbezaan dia. Orang Iranun memang mengutamakan amalan untuk kekuatan. Dia punya ketua-ketua, dia punya datu-datu dan sebagainya. Mengamal. Sebelum pulang tuh, saya dan Angie berpeluang menjamu makan tengah hari. Tidak sangka Uncle pinjaman Haji Hasin menyediakan makan tengah hari untuk kami. Uncle macam tidak sabar sudah mau makan. Terima kasih atas kedatangan kamu melawat kami di sini di kampung Rupain Laut yang begitu jauh. Ini pertama kali saya menyambut tetamu macam kamu ini datang. Kampung bukan Islam. Kampung yang terpencil. Terima kasih kedatangan kamu ini. Saya harap kamu akan datang lagi kali yang kedua. Hidangan yang disajikan ialah siagar masakan tradisi kaum Iranun. Macam biasalah, siro satu, lupa diri. Bukan lupa diri, tapi sedap betul masakan yang ada di situ. Tekanak lagi saya yang sudah lama mau makan siagar. Sebenarnya betul cakap Rosatu. Sebab itu saya bawa dia belajar masak siagar bersama Abang Naizal, iaitu chef kaum Iranun. Baiklah Bang Nai, apa bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk masak siagar ni? Okey, untuk siagar ini yang paling penting sekali sebab kita ada nama dia siagar. Jadi yang paling penting adalah ikan dasar dia, adalah ikan hiu. Yang direbus terlebih dahulu sebab bagian kulit dia agak kasar, jadi itu yang kita perlu kasih halus daripada ikan hiu ini. Untuk bumbu dasar dia antara campuran 3 bahan, iaitu dari kelapa parut yang pertama, yang kedua adalah halia, ada dalam 2 inci begitu, yang ketiga dia adalah kunyit. Jadi disebatikan sekali untuk jadikan dia satu paste. Paste campuran daripada 3 bahan itu jadilah bumbu dasar dia. Bumbu dasar untuk ikan hiu ini. Dan kemudian kita ada sampingan dia untuk ini garnishing dia, kita ada bawang holland, lada putih, kita ada serai, asam keping dan juga bawang putih sedikit dalam 2 ulas. Okey, mula-mula sekali kita panaskan api, masukkan sedikit minyak. Yang itu saya ambil. Okey. Jadi kita mula sekali minyak sedikit, setengah sudu. Jadi untuk kita tahu dia punya panas kan, kita sudah boleh rasa dia punya bahang. Dia bolehlah kita buat masuk bawang putih terlebih dahulu. Masuk semua pun boleh. Semua? Masuk semua. Okey, nice, good. Okey. Naik bau sudah Bang? Naik bau, okey, good. Jadi kita masukkan bumbu dasar kita 3 sekawan yang kita campur tadi. Yang itu campuran daripada kunyit, halia dengan santan parut. Kelapa parut. Okey. Good. Ya. Okey. Bau dia tu sudah harum. Sudah naik bau itu, kita boleh ambil kita punya ikan utama. Habiskan? Ya, habiskan.
Seterusnya kita masukkan serai. Serai ini. Dalam 2 batang serai ya, sekali dengan ada cili. Okey, sebelum kita sampai rinihkan dia, kita kena letak air sedikit untuk rinihkan dia. Sebatikan bahan bumbu dengan ikan tersebut. Okey ya. Okey, cukup. Cukup? Cukup. Okey, cukup. Okey bang, lepas ni apa lagi kita mau masukkan? Okey, the last but not least, kita paling ujung sekali kita punya bawang Holland dan juga kita punya tu lada putih yang memang tidak asing untuk orang Sabah lah. Lada putih kita. Tunggu sehingga masaklah. Kita sebatikan dulu. Masa mau masak tuh, saya betul-betul tidak dapat tahan diri sudah. Sebab saya betul-betul mau makan siagar tuh. Bang, berapa lama kita kena tunggu supaya masakan dimasak sepenuhnya? Kita tunggu dalam paling kurang 10 menit. 10 menit? 10 menit saja. Kita tengok dia punya air sudah kering, dia punya tekstur sudah mula kuning, sudah mula masak. Dia punya lada kita nampak sudah ini kering. Okeylah. Kita akan tutup dan boleh dihidang. Sudah masakan ya? Oh, okey, bolehlah. Kita boleh masak, boleh api ini sudah, boleh dihidang sudah. Kita tengok layu sudah. Okey, Roza, Inji, abang tunggu lagi. Kita punya masakan pun sudah terhidang. So, santaplah. CNG tuh tahu mengata saya saja. Padahal dia tuh yang mau makan banyak siagar tuh. Makan? Saya tidak mau cakap banyak lah. Kamu tengok sendiri perangai si Rosa tuh. Kami berkunjung pula ke kediaman Puan Haja Pandian, seorang penenun yang sangat hebat dan pencapaian beliau sudah sampai di peringkat antarabangsa. Aku ini lama sudah. Pasal ada saya belajar ini dari baru umur saya 10 tahun saya menenun. Sekarang umur saya 70 lebih sudah. Berapa? 50 lebih sudah. Haja, kalau boleh tahu apa komponen-komponen yang ada dalam ulen ni? Ini daripada ulen ini semua alat-alat kan? Alat daripada ulen, daripada segi ikan, paguta. Itu paguta daripada menguncirkan bambu dengan saulaya. Semua bambu sama kayu bercampur lah. Sama liliden. Ini liliden, ini bubungan, ini tatalian, ini surut, ini taruan. Ada yang satu yang ini kan, ini barira. Ini yang buat dipukul. Sebut sejak kaum Iranun, memang sinonim dengan tenunan. Jadi, kami tidak lepaskan peluang untuk belajar menenun.
ada 200 tahun kali. Pasal sedangkan ini yang ada yang peninggalan ini kamu yang Syabitan kan 100 lebih tahun. Baru sekarang berapa lapis, berapa keturunan? 6. Jadi bahwa yang tenunan ini bukan yang 100 tahun, mungkin ada 200 tahun. Lebih dari ini Iranun dari turun-temurun. Sekarang ini kita akan melihat Haja menenun. Kami duduk jauh-jauh sebab menurut kepercayaan kaum Iranun, kalau terkena berirani, perempuan boleh jadi mandul dan yang lelaki pula akan bertukar menjadi lelaki lembut. Anji, kamu jadi mandul? Tidak. Itulah yang minat saya. Pasal ini dulu di kampung kami tiada sekolah kan. Jadi itulah yang kerja yang di kampung ini semua orang menenun, itulah yang sebab saya belajar lah. Saya belajar semua daripada mama kan, semua tenunan 11 jenis tenunan. Hasil tenunan seperti sampitan dan juga bara guru yang luar biasa bukan saja cantik tapi kaya dengan nilai estetika seni. Pertemuan dengan Puan Haja Pandian ni menyedarkan saya bahawa menenun ni bukan kerja yang mudah. Hanya orang yang terpilih saja yang boleh melakukan aktiviti menenun ni. Selepas belajar menenun, saya dan Rosa tidak lepaskan juga peluang untuk memakai sinipak. Kami mengakhiri perjalanan kami ini dengan berjalan di pesisir pantai sambil memakai sinipak. Macam Putri Iranun. Keunikan budaya dan tradisi kaum Iranun membuktikan Kota Belut kaya dengan kepelbagaian. Kota Belut sebuah daerah yang serba lengkap dan layak digelar Permata Sabah. Kita jumpa lagi dalam Permata Sabah. Inji, marilah kita balik. Marilah.